Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini 17 Julai 2021. Okay. Nama saya Rizal. Apa khabar semua? Um, Hari ini saya nak berkongsi sedikit tentang pergerakan harga emas dalam masa satu minggu ni. Okay. Di mana rally ni agak panjang. Pelbagai kejutan dan kejutan demi kejutan. Jadi kita perlu tahu memang harga emas turun naik ya, based on supply and demand. Okay. Dan juga dia berdasarkan pada sentimen yang mempengaruhi fundamental ya. Dalam komoditi emas, dua benda yang kita perlu ada adalah satu ialah fundamental analysis dan satu lagi adalah technical analysis. Dua-dua ini saling melengkapi, okey. Fundamental dan juga technical analysis. Di mana fundamental ini ia berkisarkan tentang sentimen, tentang apa yang berlaku di dunia sebenar, the real world, ya. Apa yang berlaku di Amerika, di Eropah, di Asia. Ini semua mempengaruhi aspek kenaikan dan pergerakan harga emas yang mempengaruhi fundamental ya. Jadi setiap apa yang berlaku, ada news atau apa yang berlaku, memang banyak mempengaruhi harga emas. Dan juga technical analysis juga tidak sangat juga penting untuk kita tahu apa technical analysis ni. Kita bukan jadi macam Pak Nujum ataupun apa tu, bukan Pak Nujum lah. Kita bukan sebagai, sebab apa, tiada orang yang boleh 100% predict harga emas ni, okey? Tak ada orang dalam dunia ni. Tapi kita boleh mengagak with high probability atau chances. Kita bermain-main dengan possibility ya, kemungkinan ya, harga itu boleh naik ke, boleh turun ke berdasarkan technical analysis. Jadi technical analysis ni dia tak semestinya betul. Dia tertakluk kepada kita punya assumption. Dia juga tertakluk kepada fundamental tu. Fundamental tu, let's say kita predict, bukan kita predict, kita tengok pergerakan emas ni high probability dia akan naik. Tetapi in sekelip mata, jika apa-apa berlaku yang mempengaruhi fundamental emas tu sendiri, ia akan merubah pergerakan emas sekelip mata je. Jadi dalam melihat pergerakan harga emas ni, kita tak boleh 100% sure ataupun terlalu optimis ataupun terlalu obses, kerana ada lagi faktor-faktor lain yang kita perlu consider ya. Dari segi fundamental, dari segi apa yang berlaku, apa tindakan para pelabur, apa tindakan market itu sendiri, apa kaitan dengan US dollar, ini semua saling berkait. Jadi saya hari ini 17 Julai 2021 ni, saya nak bersama-sama lah. Saya pun bukannya bagus, tapi saya ingin berkongsi. Jadi kalau ada apa-apa komen, boleh tinggalkan komen. Kita sama-sama belajar, berkongsi ilmu. Itu lebih manfaat kepada kita semua kan. Okey. Harap nampak semua ya display trading view saya ni. Okay, kita tengok dulu harga emas. Saya suka melihat dalam time frame 1 minit. Tapi sebenarnya untuk melihat keseluruhan gambaran tentang pergerakan harga emas, kita perlu melihat pada time frame yang lebih panjang lagi, okey? Lebih panjang seperti 4 jam ataupun 1 hari. Dia lebih less noise. Kalau kita tengok time frame ni, ramai orang tanya mana satu yang okey lah. Saya kalau untuk tengok trend, saya suka tengok 4 jam H4 ataupun D1. Dia lebih mendapat eagle view ataupun overview. Jadi kita melihat daripada atas ke mana arah harga emas ni.
Okey, kita tengok dulu 1 minit. Saya suka tengok 1 minit sebab saya suka tengok pergerakan harga emas ni. Saya beritahu volatility, tahap volatility dia. You tengok dia punya doji dia, dia punya candlesticknya. You see, open close, high price, low price. You tengok panjang-panjang. Wow. And then macam-macam berlaku. Kalau you tengok sini dalam masa 2-3 hari ni memang sangat-sangat volatile lah. Dia tengok pada 16 Julai. Saya monitor dah seminggu 2 minggu dah ni. You boleh tengok harga dia sangat-sangat volatile guys. Sangat-sangat volatile. Daripada 16 Julai ya. Saya tengok sebelum tu lah. Okay, kita boleh tengok. You tengok dari segi stock RSI, supply demand, overbought, oversell is too crazy. Jadi itulah sifat graf ni ya. Dia berlaku turunan ini based on sentiment yang mempengaruhi fundamental, di mana untuk emas ni saja banyak berlaku pada 2-3 hari ni, di mana Federal Meeting bermesyuarat untuk menentukan hala tuju monetary policy diorang. Okay. Walaupun dia punya ni ya, Jeremy Powell ni, dia tahu inflasi data Jun dah keluar, inflasi dia naik 0.9% ya. 0.9% menjadikan CPI, Consumer Price Index, meningkat pada 5.4%. Dan peningkatan ini sangat drastik, yang diorang tengok similar kenaikan yang gila ni pada tahun 2008 recession time lah hari tu dulu. Jadi apa yang diorang tengok, oh memang inflasi tengah naik. Tapi apa yang Jeremy Powell ni buat, dia kata untuk federal, diorang tahu inflasi meningkat, tapi diorang juga melihat pada PCE index. PCE index ni adalah personal consumer index. Diorang juga melihat dari segi faktor food dan energy cost. Jadi based on now, PCE is around 3.4%, dan mereka melihat PCE ni sebagai indeks pada inflation rate. Okay, kita tahu inflation rate acceptable limit is about 2%. Now is already 3.4%. Tapi kenapa Federal Reserve ni dia still mengatakan bahawa kadar inflasi ni naik, betul, diorang agree naik, tapi diorang akan fokus untuk menambah untuk ekonomi recovery, diorang akan restart ekonomi US soon as possible, dan untuk memberikan full employment, peluang pekerjaan kepada rakyat, so that kenaikan inflasi ini akan bersifat sementara, transitory inflation, dan tidak akan meningkat lagi. Diorang tak cakap akan turun, tapi diorang kata transition inflation ni tidak akan meningkat. Jadi bersifat sementara. Jadi diorang tak fokus sangat on the inflation rate, tapi diorang fokus untuk restart monetary policy, restart economy with the infrastructure. Diorang inject 3.5 trillion ke dalam market untuk jana balik diorang punya ekonomi. Jadi that's why Federal Reserve tidak berkisah sangat about the inflation, walaupun dia tahu ini kenaikan yang gila lah. CPI naik 0.9%. Now PCE also yang diorang consider inflation rate acceptable limit 2%, now become 3.4%, almost double 3.4%. Tapi diorang focus on to start the economy back and get peluang pekerjaan. Jadi apa yang saya tengok sini, jom kita tengok pada graf. Kita tengok pada apa yang berlaku semalam. Okey. Ini yang berlaku semalam 17 Julai.
Here you are. 17 Julai. Okey, kita tengok sebelumnya. Pada 15 dan 16 harga memang cantik ah. Tengok 16 sendiri. Setelah Jeremy Powell ni keluarkan kenyataan menyebabkan dia bagi kenyataan yang menyebabkan US dollar naik ya. Walaupun inflation, walaupun banyak input dia dah bagi. Okay, inflation naik, tapi reason yang dibagi untuk ekonomi restart, to focus on full employment, looks like market buy their opinion and their punya stand, you know. Kalau you tengok diorang punya stock market naik based on the Jeremy Powell punya kenyataan ni, naik. US dollar mengukuh. Jadi looks like market pun tak kisah juga pasal CPI ni. Okay, tak apa. Jadi apa yang berlaku pada 16 sehari sebelum semalam, harga naik sebab biasalah sentimen ni bila kenyataan diberikan, okay, market akan cuba react and people rasa kalau inflasi naik, apa yang boleh selamatkan mereka daripada inflasi adalah gold. Gold is a safe haven, is a kalis inflasi. So first reaction diorang, demand gold meningkat. That's why you can see the price naik. But slowly dia turun. Tengok sampai malam dia turun dan dia naik balik pada 1825. And then pada semalam memang pada 17 bulan harga dia merudum. Tak banyak jugalah, tapi jatuh kepada 1810. Jadi kalau beginner macam saya ni, saya akan panik what happened? Apa yang berlaku ni? Kenapa harga dia daripada 18 paling tinggi 1832 1826, dia dah mencecah 1830 something ni. Kalau you tengok pada hari sebelumnya 1832, this point dia boleh drop sampai 1810. Wow. Bagi orang yang kebiasaan macam saya ni, saya akan panik. Tapi sebenarnya bila saya tengok balik, kenapa berlaku macam ni, kita tengok news, kita tengok apa semua. Jadi pada saya, ia adalah reaksi biasa pasaran, market mereka mula terkejut dengan ni dan diorang beli, demand gold naik. Dan bila diorang nampak sini, there's a profit taking also. Bila I think baru-baru ni selepas Jeremy Powell keluarkan kenyataan, dan mereka mengeluarkan a few data yang dia boleh, yang mempengaruhi juga, yang menyebabkan US dollar semakin mengukuh. Kita tahu gold dengan US dollar ni, greenback ni, dia memang saling reciprocal. Dia naik, dia turun. Tapi kelihatan US dollar mengukuh. Market melihat apa yang berlaku di US sebagai satu yang positif. Mereka melihat dasar monetary policy dia masih lagi relevant untuk mereka rebuild balik atau regenerate atau restart balik ekonomi. Jadi harga emas seperti biasa, US dollar naik dan gold akan turun. Jadi saya pun bila saya baca news balik, saya cuba relate balik fundamental. Sebab kalau kita berdasarkan technical analysis semata-mata, kita akan rasa panik. Okay, tapi kita kena tahu whatever reason, whatever happen, must be a reason behind. Jadi saya dah stop tengok 1 minit ni. Mungkin saya boleh panik ataupun adrenaline rush, orang panggil. Jadi saya melihat dari segi time frame lebih panjang 4 jam. Okey, kalau saya tengok 4 jam, saya dah boleh tarik nafas yang lega. Sebab apa? Kalau you tengok 4 jam, based on 4 jam 4 jam time frame,
walaupun 17, 16 dan 17 ni menunjukkan kejatuhan. Okey. Saya tahu apa yang berlaku pada hari itu. Saya tahu juga, you tengok hari sebelumnya. Sebab time frame 1 minit ni dia banyak noise dia banyak noise dan dia punya reaction terlalu volatile. Jadi turun naik memang a bit vigorous and very, memang panic. You nampak pun you akan panic, tapi try to look on the longer time frame. Tengok dalam 4 jam atau 1 hari. Okay, daripada 4 jam ni saya boleh nampak, oh okay, it's still fine. Gold is still fine. And gold, saya dah buat draw satu resistance line ni, uptrend resistance line, support line, which is still indicate uptrend. And okay, so maknanya 16 dengan 17 ni sekarang berada di bawah. So meaning to say, apa yang boleh beritahu diri saya, kalau saya ada duit, saya boleh beli sekarang. Because saya tahu harga untuk support ni is around 181, is above this orange line ni. This is my support line. Okay. Jadi kalau saya ada lebihan fund, kalau gaji kena masuk ke, you just boleh put aside satu JLA maybe untuk membeli. Okay. So saya tahu harga dia akan rebound balik. Okay. Saya nak sentuh juga, saya menggunakan Fibonacci retracement untuk juga mengenai dynamic retracement, what we call that, untuk yang dynamic resistance dan support level. Jadi saya perlu tahu harga emas ni boleh pergi ke mana. Kita tahu based on this. Okay, saya boleh tahu sekarang harga ni, kita tak tahu dia boleh naik atas atau tidak. Tapi yang saya tahu sekarang, harga dia dah below 1815. Ingat dulu saya punya video lepas, saya meletakkan 1815 di as a what we call that, support become resistant. Now at the current situation, now the support become resistance. So bila pada this period, this resistance dah become support kan, 1815, dan kita expect bila 1815 ni dia akan bounce. Now dia overshoot sikit, dan apa yang saya expect, saya jangkakan high probability dia akan cuba achieve this retracement line 1815. Okay, this line. Pada Isnin nanti kita tengok minggu depan apa yang berlaku. Harga dia akan cuba mencapai balik, ataupun sekiranya market masih lagi tidak jika US dollar mengukuh makin kuat dan market masih lagi menaruh kepercayaan kepada Federal Reserve-nya monetary policy, harga dia boleh turun. Okay, dia boleh turun ke this support line 1782, ataupun dia boleh turun ke sini juga. There are also possibility. So bila kita buat technical analysis ni, kita bermain-main dengan possibility. Okay, dia boleh naik. Apa kita boleh buat, kita boleh jangkakan dia akan cuba, dia akan cuba capai this resistance line. Dia mesti pecahkan balik. Sebab apa? Dulu dia dah pecah dan kita expect dia akan melantun. Sekarang ni overshoot, dan harapan kita dia akan kembali semula, menjadikan 1815 ni sebagai support line. Okay, tengok ni, saya punya projection harga akan mencecah 1847. Ini semua probability. Kalau dia keep uptrend the graph, harga boleh capai this resistance line. Selepas dia pecahkan 1845, dia perlu sustain untuk achieve the next retracement line, which is 1847 ataupun 1850 lah. Okay, based on this support line yang saya draw ni. Dari segi dinamiknya, saya menggunakan Fibonacci. So dia akan cuba retracement line ni. Kalau dia tak dapat, dengan Stephen masih lagi kuat, dia akan jatuh ke sini dan dia patut bounce, ataupun dia akan jatuh lagi sini. Dan even worse, dia boleh jatuh ke at the bottom 1680, 1677, 1680. Dia boleh juga jatuh ke sini, tapi it takes time. Dan dia need catalyst also.
apa yang menyebabkan mereka dia berjatuh teruk, mesti sesuatu akan berlaku. Okay. Jadi okay, ini 4 jam. You boleh try tengok time frame at one day. One day is still good. Gold still show uptrend pattern. Nothing to worry about. Okay. And then saya suka juga melihat moving average. Moving average still show uptrend pattern. Saya berharap harga emas still lagi relevant. Memang dia akan relevant lah. So dia, maksud saya relevant ni adalah positif lah. Maksudnya based on the sentiment market, dan US dollar sekarang semakin mengukuh walaupun inflasi meningkat. Ya, something yang pelik juga, kenapa mereka masih menaruh kepercayaan kepada Federal Reserve-nya ni. Mungkin niat mereka untuk restart ekonomi is good for them. Ya. Jadi kita tunggu minggu depan Isnin, kita tengok pagi dia buka macam mana. Adakah ia keep jatuh? Untuk dia kembali terbang, dia perlu melepasi balik 1815. Sekarang harga dia 1810. Dia stop kat sini. So next candle must be above 1815 untuk dia meneruskan perjalanan ke atas. Ataupun jika dia gagal untuk kembali semula ke this resistance line, dia akan jatuh kepada support line yang bawahnya. Berikutnya adalah 1784, 1783 this point. Dan harapnya sampai sini sajalah dia stop. Dia bounce dan dia akan bounce ke atas. Tapi possibility dia jatuh lagi tu this below pun ada juga. Kita kena tengok juga day to day basis, apa-apa news kita perlu alert. And dari segi fundamental juga, kita perlu tahu there's a lot of event berlaku pada bulan ni, bulan Julai dan bulan Ogos. Okay. Jadi keep your eye on the news, especially gold and US dollar. There's a lot of meeting and dorang punya ni symposium or something like that lah. So this news will be the catalyst. Dia menjadi catalyst untuk sama ada harga emas boleh naik ataupun harga emas boleh turun. Tapi kebiasaannya macam tahun lepas, kenapa harga emas naik pada bulan 8, 17 Ogos saya ingat 2020, harga makin naik sebab ada satu simposium diorang buat, dan ini menyebabkan harga emas meningkat mendadak. Jadi saya harap semua stay tune dengan apa yang berlaku. Keep alert, tambah ilmu tentang news, tentang fundamental. At the same time you also do technical analysis just to please you lah. You have to please yourself, and you have to know what's going on in gold. Dan keputusan untuk kita jual dan beli, entry point, exit point di tangan kita. Jadi knowledge is power. We learn to earn. Jadi saya harap kita semua sama-sama menimba ilmu, belajar, baca news. Mereka saling kait mengait. Cuba faham fundamental. Jadi diharap kita semua dapat menjadi seorang yang bijak dalam menentukan keuntungan yang kita nak. Okey? Sekian saja pada hari ini. Saya harap perkongsian saya ini memberi sedikit manfaat. Jika apa salah silap, minta maaf. Boleh komen kat bawah, bagi tahu saya akan buat correction ataupun saya akan check. Atau pada soalan pun boleh juga tanya. InsyaAllah saya boleh jawab. Kalau tak boleh jawab, saya tanya orang yang lebih berilmu. Atau siapa yang boleh jawab, kita boleh buat discussion dekat dalam YouTube ni, komen. Okay? So in the end, kita semua dapat manfaat, dapat knowledge. Okay, saja. Sekian saja. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Adios amigos. Bye bye. See ya.